Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Sunhaji yang merupakan pengurusi Biro Agama UMNO bahagian Tanjung Piai. Yang saya hormati, lagi saya sanjungi tetamu jemputan kita pada malam ini, iaitu Ustaz Syed Ahmad Faiz Hafizuddin, yang merupakan timbalan Presiden ataupun timbalan Nahdlatul Ulama Malaysia, yang juga merupakan beliau juga merupakan mudir sekolah pondok yang berada di Sungai Buloh, Selangor, dan sahabat saya yang banyak terlibat di dalam program Nahdlatul Ulama Malaysia dan juga legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi. Piu Faiz ni adalah nama glamour beliau sebagai seorang ustaz muda yang berpotensi besar dan mempunyai jiwa yang cukup besar di dalam bidang agama. Terima kasih kerana Piu Faiz dapat bersama-sama dengan pimpinan seluruh masyarakat di UMNO bahagian Tanjung Piai. Terima kasih Ustaz kerana sudi memenuhi jemputan saya secara maya ini. Saya juga mengalu-alukan kehadiran sahabat-sahabat saya dari barisan pimpinan UMNO bahagian Tanjung Piai, iaitu Tuan Haji Isra Abdullah selaku timbalan Ketua UMNO bahagian, Dr. Muhammad Isa, barisan kepimpinan sayap, iaitu Puan Zarina binti Bain, Ketua Wanita, Syahrul Zaman, Azmin Ahmad selaku Ketua Puteri, Setiausaha UMNO bahagian yang banyak membantu dalam pengurusan, Tuan Haji Kamarudin Buntad, seterusnya rakan-rakan ketua-ketua cawangan, ahli-ahli wanita, pemuda dan puteri. Syukur Alhamdulillah Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bersua di dalam norma baru pada hari ini di dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Tidak dapat tidak, kalau kita lihat coronavirus ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 juga adalah makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Allah seperti kita. Kita bersyukur pada hari ini banyak dugaan dan banyak juga perkara-perkara yang kita perlu insafi bersama bahawa kejadian Allah ini maha besar. Ada hikmah dan tujuannya Allah turunkan kepada kita. Jadi pada hari ini mana-mana sahabat-sahabat kita di peringkat bahagian, ada pun yang atau dirinya sendiri yang terkena COVID-19, ini merupakan tanda Allah sayang kepada kita. Dan yang tidak kena juga, kita harus berusaha untuk memastikan keadaan kebersihan dan SOP kita pada hari ini dipatuhi bersama. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita bermuhasabah diri kita bahawa di dalam agama kita pada hari ini mengajar kita bagaimana untuk menyukuri nikmat, dan seandainya ada perkara-perkara yang Allah dah tentukan kepada kita sebagai pengajaran, ambilkanlah sebagai iktibar untuk kita meneruskan kehidupan ini. Tuan-tuan, kehidupan kita ini amat singkat. Jadi di dalam kita berusaha, berjuang untuk membantu masyarakat kita khususnya di bahagian Tanjung Piai, ada yang berkorban masa, jiwa dan raga untuk memastikan masyarakat kita hari ini sihat dan terbela. InsyaAllah apa yang kita lakukan pada hari ini sudah tentunya Allah akan memberi ganjarannya. Dan hari ini kita bersyukur kita baru saja menerima bahana COVID-19. Kita belum lagi
berjumpa dengan perang saudara, pelarian, belum berjumpa seperti di Palestin dan berbagai negara yang mana Allah telah menguji kumpulan-kumpulan pada hari ini. Sebab itulah saya berharap hari ini yang saya muliakan Ustaz Faiz atau Puyu Faiz dapat membantu kita mencernakan tajuk yang kita beri pada hari ini. COVID-19 ini bala daripada Yang Maha Esa ataupun ada nikmat di sebaliknya. Jadi saya tidak berhajat untuk bercakap lebih panjang. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puyu Faiz kerana dapat memenuhi jemputan saya walaupun secara maya, dan insyaAllah kalau suasana dah reda, mungkin kita akan panggil lagi Ustaz Faiz bersama-sama kita di dalam bahagian Tanjung Piai untuk berkenalan dengan masyarakat di penghujung benua Asia ini. Saya tahu Ustaz Faiz ni orang yang amat sibuk dari segi mengembangkan syiar Islam dan banyak berceramah sana sini sewaktu suasana sebelum COVID. Dan saya yakin beliau juga merupakan tetamu-tetamu di dalam banyak slot-slot agama yang disediakan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi saya rasa itu saja untuk kata-kata aluan. Saya serahkan kepada pengurusi Biro Agama untuk mengatur cara seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Senator atas ucapan alu-aluan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi titik tolak untuk kita sama-sama memberi perhatian ceramah insya-Allah yang akan kita sama-sama dengar daripada penceramah jemputan kita yang kita datangkan khas daripada mana tu? Daripada Selangor insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung sikitlah pantun ni ha. Elakkan hadir majlis keramaian, SOP COVID mesti diketatkan. Sama-samalah ambil perhatian, majlis ilmu banyak keberkatan. Hati resah, usah termanggu, doa dan zikir kita lafazkan. Sekarang masa yang ditunggu-tunggu, ceramah agama kita persilakan. Sebelum saya nak mempersilakan kepada penceramah jemputan kita, ibarat kata orang tua-tua tak kenal maka tak cinta, saya kongsikanlah sedikit biodata penceramah jemputan khas kita ini. Tuan-tuan, hadirin yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak tengok biodata dia, memang satu hari tak habis saya nak cerita ni. Tapi saya dah ringkaskan lah. Mudah-mudahan kita lebih mengenali beliau ini insya-Allah. Nama penceramah jemputan kita Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin bin Rosli ataupun glamournya Puyu Faiz. Muda lagi, baru 32 tahun, belum kahwin lagi. Baru satu, anak dua. Itu lebih kurang. Beliau merupakan naib juara pencetus ummah musim kedua. Alhamdulillah, tahniah Ustaz. Dan terpilih sebagai pencetus ummah pilihan Radio Sinar sebanyak 2 kali. Bukan kaleng-kaleng tu. Dan sekarang beliau adalah mudir Pondok Rumi Sufi Jawi, Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah, Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Dan beliau telah dilantik menjadi Ketua Tanfiziah Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia dan aktif untuk berceramah dan menyampaikan pengajian. Dan pada 2008 tuan-tuan, ini pun menarik ni, beliau merupakan salah seorang daripada pakar rujuk yang dilantik bagi kes keganasan di bawah Akta SOSMA yang menggantikan Akta ISA tu oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi tahniah kepada Puyu Faiz dan kami seluruh warga Tanjung Piai ingin mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan dan syukran jazilan kerana sudi untuk bersama-sama kami. Jadi tanpa mengelengkan masa, dengan penuh ta'zim, dengan penuh rahmat Allah, saya mempersilakan yang dirahmati Allah, yang berbahagia, penceramah jemputan kita, Al-Mukarram Afdalatul Syekh Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin bin Rosli ataupun Puyu Hafiz. Tafadhal Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kata Allah Ta'ala, kami akan menguji kamu semua, hai manusia, dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan dan kekurangan daripada harta benda dan kehilangan nyawa-nyawa orang yang kalian sayang dan kehilangan buah-buah sumber-sumber pendapatan kalian. Dan berilah berita gembira bagi orang yang sabar, iaitu orang yang apabila mengena ke atas mereka itu musibah, lalu mereka berkata dengan hati mereka, mereka menjiwai dengan jiwa mereka, sesungguhnya kita semua daripada Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan kembali. Shadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Al-Fadil. Apa nama? Tahu saya pun. Biro Agama UMNO lah, senang. Baik Ustaz, baik Ustaz. Apa? Fairuz. Ustaz Fairuz. Sun Haji Ustaz. Sun Haji, Masya Allah. Ya, baik, nama Ustaz. macam kiai-kiai di Indonesia, Sun Haji. Glamour dia Sunan Haji Ustaz. Wali Songo punya grup. Oh, Sunan Haji. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Sun Haji, merangkap Biro Agama UMNO Tanjung Piai, yang saya hormati kekanda saya, yang berhormat Datuk Senator Datuk Jeffrey Din. Berapa bulan dah, sampai kat setahun dah kita tak jumpa ni. Alhamdulillah pada malam ni kita boleh bersua muka melalui Google ni pun tak ada masalah dah. Alhamdulillah, syukur. Dan semua kepimpinan UMNO di Tanjung Piai yang saya tidak mampu nak menyebut satu persatu lah. Namun tidak sedikit pun rasa kurang hormat kepada para hadirin semua. Tajuk yang diberi pada sayanya iaitu bala COVID-19 ni, adakah bala daripada Allah atau rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini tajuknya sangat berat sehingga Datuk Jeffrey Din kata ada orang yang yang kata bahaya tajuk ni. Bahaya tak bahaya kita tengoklah macam mana. Para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan segala limpah dan kurnianya, kita masih lagi disambung nyawa oleh Allah. Masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menyambung tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah kita meteraikan perjanjian kita dengan Allah ketika mana di alam arwah. Sama ada kita ingat ke tak ingat, itu kita punya pasal. Tetapi Allah Ta'ala sudah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Iaitu wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuhan kata, ingatlah ketika mana Tuhan kamu mengambil perjanjian, penyaksian kepada seluruh zuriat anak Adam. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, sebelum daripada dizahirkan mereka ke dunia. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan diambil penyaksian di atas diri-diri mereka itu sekalian roh-roh kita mula manusia di alam arwah. Sekira-kira kalam yang dapat difahami oleh makhluknya, Allah Ta'ala berfirman, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kalian semua? Maka tak kira Melayu, Cina, Arab, Sia, Boya, mana Jepun, India, Bangladesh, mana pun semua jawab dengan sama saja. Iaitu jawapannya qalu bala syahidna. Jawab mereka itu ay al-arwahu, segala roh-roh
Bala bahkan. Nah, jawab dengan bala ni, nah, tidak dijawab dengan na'am, tidak. Ini menunjuk kata betapa ma'rifatnya, betapa kenalnya arwah, sekalian roh-roh manusia ni kenal Allah Ta'ala ketika mana di alam roh. Nah, sehingga tidak dijawab dengan na'am. Ya. Kalau jawab dengan na'am, itu ada muqabalahnya, iaitu dengan la. Tidak. Na'am ada orang panggil jawapan balahnya, tidak. Kalau jawab dengan bala, bahkan itu tidak ada lagi orang panggil muqabalah dia. Muqabalah ni makna bertentangan dengan dia, itu makna muqabalah. Jadi, hasil daripada jawapan Nabi SAW di dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, nama dia tafsir Jalalain. Nah, tafsir yang dikarang oleh dua tokoh ulama nama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Bukan Jalaluddin Hasan. Nah, itu ni, Jalaluddin Hasan tu pelakon. Jalaluddin Al-Mahalli. Seorang lagi Jalaluddin As-Suyuti. Bila Jalaluddin Al-Mahalli wafat, tak sempat nak menyiapkan tafsir Al-Quran tersebut. Lalu Jalaluddin As-Suyuti menyambung penafsiran daripada Jalaluddin Al-Mahalli sehingga tamat khatam 30 juz Al-Quran, maka dinamakan tafsir tersebut tafsir Jalalain. Di pondok-pondok memang menjadi satu silibus yang wajib semua belajar tafsir Jalalain. Kalau orang tak belajar di pondok, maka dia tak jumpalah tafsir Jalalain ni. Dia jumpa tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain itu bahaya. Tafsir mengikut kepala otak sendiri itu bahaya. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata ikut kepala otak dia sendiri, tanpa berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu-ilmu alat, daripada nahwunya, saraf, ma'ani, bayan, badan, istiqaq, wadah dan sebagainya, maka orang tersebut menyediakan tempat di dalam api neraka, wal'iyazubillah min zalik. Jadi dalam tafsir Jalalain disebutkan bahawasanya yang mula-mula menjawab pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kalian, iaitu roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Nabi kita lah yang jawab bala, bahkan syahidna, kami menyaksi. Maka sekalian roh-roh yang lain, termasuk roh kita, kita ingat ke tak ingat, wallahu alam, memang kita tak ingat, jangan kata di alam arwah. Masa darjah 1 kita terkecing, terberok dalam seluar di sekolah pun tak ingat dah berapa kali dah ni. Itu darjah 1, darjah 2 baru hidup-hidup jadi manusia di alam dunia. Ini kalau lagi alam arwah, kita belum lagi hidup dengan jasad, dengan tubuh begini. Tidak memerlukan makanan, minuman, tempat tinggal, minyak petrol, kenderaan dan sebagainya ketika mana di alam arwah. Maka sekalian roh jawab, bahkan kami menyaksi bahawasanya engkaulah Tuhan kami. Dan bila kami tiba di atas muka dunia nanti, kami akan taat apa sahaja yang kamu suruh, dan kami akan tinggal apa sahaja yang kamu tegah, dan kami akan sabar setiap apa yang kamu uji, dan kami akan syukur setiap apa yang kamu karnia. Itu. Betapa ma'rifahnya manusia, betapa kenalnya dengan Tuhan dia. Namun setelah mana ditiupnya roh di dalam jasad, karena jasad ni zulumat, gelak gelemak, lupa balik kita dengan apa yang kita berjanji mula. Karena itulah rahmat rahimnya Allah Ta'ala, kasih belahnya Tuhan pada kita, diutusnya para nabi, para rasul hingga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita sudah tidak ada 1400 tahun lebih yang dahulu, namun risalah apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah tetap tidak putus disambung lidah daripada ulama kepada ulama, daripada ulama pada ulama hinggalah sampai kepada kita sekarang ni. Maka sana tu kita tidak lupa, kita tidak boleh buat lupa apa yang kita berjanji mula. Yakni kita menanggung amanah yang besar. Amanah yang besar. Amanah ni pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi. Kepada bukit bukau, gunung ganang, makhluk-makhluk yang besar, semuanya tidak mampu untuk memikul. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya amanah ni pernah ditawarkan kepada langit, pada bumi. Wal jibal, segala bukit bukau, gunung ganang yang besar-besar daripada makhluk Allah Ta'ala. Tapi semuanya fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya tidak sanggup untuk memikul. Wa ashfaqna minha.
Semuanya orang panggil saling menunding. Langit kata ke bumi lah itu. Bumi kata ke langit lah itu. Langit kata pula ke bukit lah. Bukit kata hai. Ke langit lah. Masing-masing semuanya tak mampu untuk memikul amanah Allah Ta'ala ni. Lalu siapakah yang memikul? Wa hamalahal insan. Yang memikul amanah tersebut ialah manusia. Nah, yang memikul amanah tersebut ialah manusia. Kita lah. Kita manusia yang sanggup memikul amanah tersebut. Wa hamalahal insan, Tuhan kata. Yang memikul amanah tersebut ialah manusia. Tapi Tuhan kata innahu kana zaluman jahula. Tetapi manusia ni zaluman, banyak menzalimi diri mereka sendiri, jahula, bodoh kerana tidak ngaji. Nah, jahula tu bodoh kerana tak jahil lah. Nah, sebut bodoh kasar, kalau sebut jahil kan anggap ya kami jahil Ustaz. Atau bodoh kasar Ustaz. Bodoh bahasa Melayu, jahil bahasa Arab. Pak kita ni tak boleh kalau bahasa Melayu bahasa kasar dah. Kena bahasa Arab juga. Nah, entah ni jahil lah. Ya, saya jahil. Mengaku lalu. Awak ni bodoh lah. Sedap kata kau orang bodoh. Macam mu cerdik sangat. Itu perangai kita kan ni tak boleh kalau bahasa Melayu. Padahal tu lah ya tu. Jahil bahasa Arab, bodoh bahasa Melayu. Nah, jadi Tuhan sendiri kata, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ni banyak menzalimi diri mereka sendiri. Jahula, bodoh kerana tak mengaji. Maka kerana itulah walaupun kita di dalam kengkangan COVID sekarang, masjid surau masih lagi tidak boleh aktif program-program agama. Nah, tu jangan kata di tempat-tempat lain, di dewan ke di mana. Masjid surau, tempat pusat orang panggil penyebaran syiar agama pun masih lagi orang panggil apa, tidak sewenang-wenangnya dibuka. Sehingga boleh kita berkuliah, berceramah dan sebagainya. Namun, kita tetap menggunakan peluang yang ada untuk sama-sama orang panggil menambahkan pengetahuan kalau yang tidak mengetahui, ataupun yang sudah mengetahui untuk menjadi tazkiyatun nafsi. Ataupun tazkirah, peringatan. Fazakir, beri peringatan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya dengan memberi peringatan, itu memberi manfaat bagi orang mukmin. Memberi peringatan ni mana benda yang kita tahu dah. Tapi kadang-kadang kerana kita manusia, kita kelalaian, kita lupa. Kerana tu dipanggil kita tu manusia. La yusamul insan, tidak dinamakan manusia tu insanan. Tidak dinamakan manusia tu insan illa linisyan. Melainkan kerana dia lupa. Kerana itulah asal perkataan manusia tu nasiya. Orang Kelantan panggil nasiya. Nasiya, nasiya. Nasiya. Itu bahasa Arabnya nasiya. Apa? Asal perkataan insan ni daripada nasiya. Apa? Lupa. Lupa. Kita mudah lupa. Jika Melayu mudah lupa. Memang manusia tu sendiri memang mudah lupa. Maka kerana tu diberi peringatan. Diberi ingatan supaya ia bermanfaat untuk kita, untuk agama kita. Baik. Para hadirin semua, di dalam suasana yang orang panggil apa? Begitu mencabar. Sekarang ni suasana begitu mencabar hampir 2 tahun. 2 tahun kita duduk main dalam keadaan begini. Mudah-mudahannya sedikit masa lagi kita akan boleh orang panggil apa? Kejayaan vaksinasi yang sedang dijalankan oleh kerajaan sekarang ni, mudah-mudahannya kita dapat beraktiviti seperti biasa suatu masa nanti insya-Allah. Dalam suasana yang penuh getir ini, sebenarnya terlalu banyak orang panggil saudara-saudara kita yang diuji dan tidak mampu untuk memikul ujian tersebut. Setengah daripadanya ada yang membunuh diri. Ada sungguh, bukan cerita bohong, cerita palsu, tidak. Bukan cerita reka-rekaan. Ada yang bunuh diri
ada yang gantung diri. Dulu kita dengar orang bunuh diri ni susah nak cari di kalangan orang Melayu Islam bunuh diri. Biasanya kalau berita bunuh diri ni ialah orang Cina, orang India, begitu. Tapi sekarang ni yang menjadi orang panggil bunuh diri sekarang ni, orang Melayu pun ada juga. Ini orang panggil satu perkara yang cukup membimbangkan kita. Kerana apa? Barangkalinya kerana tidak cukup orang panggil ingatan alaqah hati berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam keadaan orang panggil kesempitan sumber pencarian hidup. Nah, kerja kena buang. Nah, ataupun tak ada kerja terus. Nah, dan sebagainya. Maka ini perkara lah yang menyebabkan kadang-kadang seseorang hamba tu kalau dia tidak hatinya terus berhubung dengan Allah Ta'ala senantiasa. Alaqah dia panggil. Hubungan hati dengan Allah Ta'ala tidak orang panggil kuat, tidak kejap, tidak kukuh, bahkan rapuh. Maka ketika itu orang panggil ujian yang diberi oleh Allah Ta'ala ni tidak lagi rahmat bagi seorang. Nah, jadi tajuk yang diberinya COVID-19 ni, adakah dia bala atau rahmat daripada Allah? Para hadirin semua, bala pun boleh kita panggil, rahmat pun boleh kita panggil. Kerana apa? Kerana memang duduk di atas dunia ni ialah bala. Negeri yang kita duduk sekarang ni, baik nama Malaysia ke, Indonesia ke, Thailand ke, Jepun ke, Korea ke, Arab Saudi Arabia ke, memang namanya satu je sebenar pada hakikat. Darul Ibtila dia panggil. Negeri tempat ujian. Bala. Negeri tempat uji. Ibtila. Coba. Sebab tu ayat yang saya baca tadi, walanabluwannakum bisyai'in. Duduk deh. Walanabluwannakum bisyai'in. Dan pasti kami, kata Allah, menguji kamu, hai manusia. Walanabluwannakum bisyai'in. Dengan sesuatu minal khauf, daripada ketakutan. Sedikit daripada ketakutan. Memang bila COVID mari ni, pakat takut belaka kan? Jangan buat berani. Ada orang tak percaya kau COVID ni. Kata, buat apa patut SOP, duduk tutup mulut apa. Tak ada COVID. Bawa kena ke dia, selok duduk hospital. Ada tu. Ada orang tak percaya kau COVID ni ada. Dah. COVID ke, apa menatang kuman ke, itu semua memang makhluk Allah Ta'ala. Wajib kita kena iktikad dulu bahawasanya itu semua makhluk Allah Ta'ala. Ini ada konspirasi yang tak usah percaya konspirasi ke berapa. Ada banyak orang tu kuat terpengaruh dengan konspirasi. Hari-hari duk cerita konspirasi, Dajjal ni. Banyak duk ingat Dajjal pada ingat pada Allah Ta'ala. Ini pun berat juga penyakit kita orang Malaysia. Siapa-siapa vaksin pun Dajjal juga. Masuk cip dalam tubuh dia. Hidup main Facebook tu tak khabar. Facebook tu sendiri pun bukan orang Islam punya buat. Jadi kalau orang Zionis nak tahu kita duduk di mana, tak kena letak cip dah tu. Boh. Pakai hantar bom tu tergelar habis Malaysia ni dalam laut tu. Jangan duk kuat sangat orang panggil konspirasi tu, konspirasi ni. Ya pentingnya kita ingat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang uji. Sedikit daripada ketakutan. Takut kita nak keluar rumah pun takut, beringat. Tak ada benda hak peti-peti sangat, tak keluar. Duduk berkurung dalam rumah. Sabar dalam hati kita, sabar. Wal ju'i, kelaparan. Ya kak? Allah Ta'ala uji orang panggil sedikit daripada kelaparan. Ramai orang yang susah, yang mutuh orang panggil bekalan makanan. Jangan kata nak bayar sewa, nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak hidup mewah. Nak makan pun susah musim-musim COVID ni. Maka sebab itulah daripada orang panggil inisiatif rakyat akak bendera putih itu supaya tidak berasa malu orang panggil. Jangan siapa bunuh diri. Bantuan tu kadang-kadang kita nak minta berasa malu.
Kadang-kadang telefon 14 kali, tak akak-akak bagi pusat pun khidmat kau. Tapi ni bukan di Tanjung Piai lah. Marah Datuk tu. InsyaAllah Tanjung Piai, insyaAllah. Datuk insyaAllah. Nah, tempat lain. Kadang-kadangnya begitu. Nah, susah. Jadi inisiatifnya pasal bendera putih. Apa? Supaya orang nak hantar bantuan mudah. Nah, so saling cakna. Nah, saling orang panggil apa? Mengambil berat urusan orang, urusan manusia. Tak kira lah buat baik ni tak nanti kau orang Islam. Nah, mana-mana manusia. Kerana agama ni agama ajar ke manusia. Islam ni agama ke manusia. Nah, al-insan qabla tadayyun. Kemanusiaan sebelum daripada bicara tentang agama. Maka kerana tu, nah, apa tadi? Nah, mesti orang panggil ada saling ambil berat sesama kita. Nah, saling mengambil berat. Yang mana kita tak mampu nak bantu sebanyak mana, banyak kita bantu sikit. Tak mampu nak bagi duit, bagilah berah ke apa. Yang mampu hak kita boleh tolong. Kerana dalam hadis Nabi SAW nya sebut, nah, laisa minna man lam yahtamma bi amrina falaisa minna. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak ambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Ini berat. Nah, maka kerana tu kena ada sifat cakna. Nah, kita orang yang ada harta sedikit, kita kena tengok orang yang kurang. Nah, apa mereka memerlukan. Kadang-kadang mereka tu malu nak mengaku mereka memerlukan. Nah, duk kerah dalam rumah. Kabar-kabar mati kan? Dengan kerah gitu dalam rumah. Ini orang panggil perkara-perkara yang mesti kita kena cakna. Jadi Allah Ta'ala sebut sendiri. Mana kami pasti akan uji kamu, hai manusia, dengan sedikit daripada kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta benda. Oh iya sungguh. Jangan kata hak kerja kapung, hak biasa-biasa gini. Hak bunuh diri ni banyaknya bukan hak kerja kapung. Ada hak hari tu di tahun lepas tu. Nah, pilot pun ada. Pilot ni boh, gaji mahal lah. Nah, mana ada 1,000, 2,000 ni. Gaji mahal. Tapi oleh kerana tak tahu kalau lagu mana hilang punca pendapatan kerana dibuat kerja ke macam mana, ada yang sampai bunuh diri. Allah, tengok. Tu. Ustaz tak sarayak lah. Ni. Kena-kena faham pula ni kan. Tak kerja makan gaji. Kalau kerja dengan kerja makan gergaji bulan-bulan setahun. Nah, jenis hak sendiri. Jenis orang panggil salah raut masjid surau. Hak ni penat lah. Ni. Penat. Ambo pada tahun lepas tu. Gelisah kat Allah weh. Tak ada kuliah. Sebulan tak ada kuliah. Nah. Gelisah, rasa nak tulis di Facebook. Nak tulis di Facebook. Bawa buka Facebook tengok, Allah. Orang lain berat lagi. Nah. Orang lain tu berat lagi. Jadi, tak tergamuk berasa. Biarlah. Biarlah. Nah, tak ada hak. Yang pentingnya, pondok tak tutup, pelajar ada, cukup dah untuk kita tak jadi gila. Ni. Sebabnya, kalau tak ada pelajar-pelajar pondok saya ni rasa boleh jadi gila juga. Rasa tak tahu nak agap pun. Masjid surau tutup, pelajar-pelajar pondok pun tak ada. Perik, kesik. Orang Kelantan panggil kesik. Sunyi, duduk kelipah-kelipah, tak ada buat kerja buat apa. Jadi Alhamdulillah. Nah, walaupun begitu, tetaplah orang panggil rezeki ni Allah Ta'ala sanggup. Ini satu, keyakinan kita mesti kena tanam dalam-dalam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melata atas muka bumi ini, melainkan semuanya Allah Ta'ala sudah siap rezeki dia. Tu jangan siapa kita orang panggil gogek. Orang Kelantan panggil gogek. Nah? Orang Tanjung Piai nak panggil berapa gogek ni. Apa was-was lah. Dok yakin. Gitu. Nah? Gok-erak. Orang Kelantan panggil gok-erak. Gogek. Ni. Ada dok yang rezeki aku. Dok main gitu. Jangan. Yakinlah rezeki Allah Ta'ala sudah siap. Nah? Walaupun kita tidak ada sumber pendapatan, sumber pencarian. Nah? Supaya hamba ni kat Allah. Tak ada gaji masuk. Tapi Alhamdulillah. Adalah huduh-huduh tu. Nah? Adalah huduh-huduh. Maknanya tak mati.
Ni, tak mati. Jadi kalau kita orang panggil duit banyak sekalipun, gaji banyak sekalipun, tapi kalau hati kita tidak hubung kuat dengan Allah Ta'ala, ini punca yang menyebabkan kita bertindak di luar batas kemanusiaan, bahkan di luar daripada ajaran keagamaan. Agama melarang kita bunuh diri. Nah, agama melarang kita tu membinasakan diri kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam lembah kebinasaan. Jangan. Tu tiba-tiba orang yang kita tak suka-suka, siapa ke bunuh diri dan sebagainya. Ini orang panggil amat menduka citakan. Maka kerana itulah para hadirin semua, hati kita jangan lepas daripada hubung dengan Allah Ta'ala. Banyak-banyak ingat bahawasanya ini ujian Allah Ta'ala terhadap kita. Sama ada kita boleh hadapi dengan baik, maka dia menjadi rahmat kepada kita. Kalau kita tidak boleh menghadapi dengan baik, maka dia menjadi azab kepada kita. Ini kembali pada tajuk tadi. Nah, jadi COVID-19 ni bala atau rahmat? Bala cerak dah yang Kelantan panggil. Yakin dah bala. Kau bukan bala. Bala lah ujian. Balak ni mana ujian. Nah, sama ada bala tu jadi rahmat kepada kita, azab kepada kita, itu bagaimana sikap kita hamba menanggapinya. Nah, jangan soal kerja Tuhan, jangan. Bapa Tuhan buat gini? Bapa Tuhan? Silap kerja tu. Tuhan tu bukan kita kena tanya dia. Dia akan tanya kita akhirat esok. Nah, bukan kerja kita hamba kita tanya Tuhan. Tuhan guana buat COVID begini mau ni. Saya sampai kau bunuh diri. Silap demo tu. Nah, maknanya demo jadi Tuhan. Tuhan jadi hamba pula atau bukan Tuhan. Tu hantu dia panggil. Tuhan. Silap pula jadi hantu pula. Nah, jadi kita hamba ni tak ada hak nak tanya Tuhan. Nak soal Tuhan. Apa kita kena rigak polis lah. Polis tangkap kita. Nah, kita tanya polis, kau polis tanya kita. Tentu-tentu dah polis tanya kita. Cik, daripada masa ni ke masa ni duduk di mana? Buat kerja bergapo? Ada saksi ke tidak? Gitu. Kita sebagai orang yang kena takak ni, kerjasamanya kena jawab. Bukan kita kena takak polis, kita pula tanya polis. Polis apa takak saya ni? Saya ni, tak boleh gitulah. Tukar kerja. Kerana tu Tuhan dengan makhluk ni, makhluk hamba ni buat kerja hamba, Tuhan buat kerja Tuhan. Apa kerja Tuhan? Kerja Tuhan ni memberi rezeki, mengangkat rezeki, memberi sehat, memberi sakit, menghidup, memati. Ia berlaku. Tu kerja Tuhan berlaku. Nah, kita duk baca surah Al-Mulk sama, okey? Sebelum nak tidur. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Tuhan ni ialah yang menguji manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Tuhan ni yang menjadikan mati dengan hidup. Sengaja Tuhan sebut dua-dua. Mati pun ya Tuhan buat, hidup pun ya. Dua perkara hak berlawanan. Suka pun ya, sedih pun ya. Nah, bahagia pun ya, derita pun ya. Tu. Tuhan belaka buat. Nah, sehat pun ya, sakit pun ya. Ya belaka. Tuhan belaka buat. Tak ada orang lain dah. Ni akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita duk mengaji sifat 20 tu kan. Nah, tu baik, buruk, semua Allah Ta'ala buat. Khairihi wa syarrihi, semua Allah Ta'ala yang buat. Di tempat makam ta'lim gini, bolehlah kita bercakap gitu. Di luar daripada tempat belajar, jangan duk sebut buruk tu Allah Ta'ala buat. Itu su'ul adab. Kerana kalau orang panggil di luar daripada tempat pengajian, kita tu disuruh beradab dengan Allah. Allazina iza wa ma asa ayat tu tak ingat dah. Apa yang mengena kepada kamu daripada kebaikan, katalah daripada Allah. Apa yang mengena kepada kamu daripada keburukan, famin nafsik. Itu Allah Ta'ala suruh kita beradab dengan Allah Ta'ala. Tapi hakikat dalam hati kita, baik, buruk, hidup, mati, apa sahaja Allah Ta'ala yang menjadi. Apa hikmahnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Hikmatnya Allah Ta'ala nak coba kita. Nak uji kita. Nak bala ke kita. Itu darul ibtila. Ni negeri tempat uji ni. Nah, uji kita di manakah, sesiapakah di kalangan kita yang paling baik nisbah amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik nisbah amalnya. Nah itu. Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang paling baik nisbah amalnya. Tetapi Allah Ta'ala nak supaya kita tu orang panggil usaha supaya menjadi hamba yang paling baik di sisi Allah Ta'ala. Tentu sekali yang paling baik itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang paling baik pun, tapi di kalangan yang baik di sisi Allah Ta'ala. Nisbah amal kita. Maka kerana itu, kalau kita pandai menanggapi ujian daripada Allah Ta'ala, maka ujian itu ialah rahmat untuk kita. Gitu. Ujian tu rahmat untuk kita. Tak rahmat kenapa? Kalau kita tidak ada COVID, kita busy secukup-cukupnya. Tak sempat nak luang masa dengan keluarga. Ni. Tu. Ni bila COVID, kadang-kadang lekat pula perut. Lekat perut Kelantan panggil. Nanti ngandung pula bini dia. Tu rahmat. Sampai kan saya tengok dalam Facebook tu. Ada ujian orang panggil uji kaji lah di Indonesia. Dalam musim COVID ni meningkat berapa kali ganda. Ibu-ibu tu mengandung. Kenapa? Kerana masa terlalu banyak bersama dengan suami. Tengok. Rahmat. Ada rahmatnya. Kalau kita pandai lah. Tapi kalau kita tak pandai, kita mengiktiraf perbuatan Allah Ta'ala. Kita tidak reda dengan perbuatan Allah Ta'ala, dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ini sangat bahaya. Allah Ta'ala firman dalam hadis Qudsi, "Faman lam yarda biqada'i wa man lam yasbir bibala'i falyatlub rabban siwai." Siapa dia yang tidak reda dengan ketetapan aku? Tuhan yang menetap kita pada tahun 2020, 2021 ni dalam keadaan beginilah kita hidup. Tuhan yang tetap. Tiba-tiba kita tak reda. Tak puas hati aku ni. Faman lam yasbir bi bala'i, tidak sabar dengan bala Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala turun bala ni suruh kita sabar. Itu tanggungjawab kita hamba, sabar. Tanggungjawab kita hamba, reda. Itu hijau kita hamba. Sebab tu akhirat esok Tuhan tanya kepada kita, bukan kita tanya pada Tuhan macam tadi. Kita duk cerita tadi. Akhirat esok, bila kita bangkit daripada kubur masing-masing, tiup sangkakala yang kedua. Maka bila dibuka, orang panggil hisab. Mizan perkiraan amal kita. Allah Ta'ala akan tanya kita. Bukan kita tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, "Hei Mamat, ketika mana mung aku beri kepadamu harta yang banyak, apa mu buat sebagai hamba?" Tu. Siap kita nak jawab lagu mana? Ni. Saya, Tuhan, dengan harta banyak tu saya menyombong lah. Saya tunjuk-tunjuk korang, saya riak, saya harta saya. Orang nak minta sedekah ke apa? Nak minta sedekah apa? Muka harta saya cari sendiri. Mun nak cari sendiri lah. Kalau jawab gitu, ngaka. Tafaddal. Maksud ngaka. Itu. Tu. Hei Mamat, ketika mana mung aku persepik kau orang panggil rezekimu, puca pencarianmu. Apa tanggungjawabmu sebagai hamba? Itulah Tuhan tak puas hati sungguh. Apa Tuhan buat jadi saya miskin mula? Dia pula tanya Tuhan. Atukar tu. Tak puas hati Tuhan. Tak puas hati. Tak puas hati dengan aku. Sebaliknya kalau dia puas, dia faham dia sebagai hamba. Tuhan tanya, "Hei Mamat, ketika mana aku wimu harta banyak, apa mu buat?" Aku syukur padamu, Tuhan. Aku takwa padamu, Tuhan. Tu zakat aku keluar. Sedekah-sedekah aku beri. Dengan semata-mata kerana-Mu, Tuhan. Syurga? Kaya pun boleh masuk syurga? Sama juga. Kalau hak miskin tadi tu. Aku sabar, Tuhan. Aku reda dengan ketetapan-Mu. Aku tidak iktiraf, aku tidak kritik apa hak mu tetap atas aku. Karena aku tahu, mu buat apa-apa sahaja kepada hamba-hamba-Mu,
pastilah mu nak supaya hamba-hambamu benar-benar menjadi hamba padamu. Itu. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala cerita perangai manusia ni. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, Tuhan kata. Tengok. Tuhan kata, fa ammal insanu, maka ada pun manusia ni, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah Taala membala menguji, ibtala maknanya balalah, menguji akan dia dengan kesenangan. Mana fa akramahu wa na'amahu, Allah Ta'ala balakan dia dengan kemuliaan, pangkat. Nah, jadi YB. Jadi senator contohnya. Contohlah tu, Datuk Jafridin. Wah. Jangan terasa pula. Contoh dah. Fa akramahu. Kami memuliakan dia dengan pangkat. Wa na'amahu. Kami memberi nikmat dengan harta yang banyak. Fayaqulu rabbi akraman. Maka manusia ni perangai dia kata mana? Rabbi akraman. Tengok. Tuhan aku ke saya ke aku? Tengok. Aku walaupun tak semaya, nak setahun 2 kali ya semaya. Mana? Idul Fitri, Idul Adha. Setahun 2 kali ya semaya. Tapi tengok, Tuhan saya ke aku? Aku ada pangkat, aku ada harta banyak, kaya. Mu hari-hari semaya 5 waktu gapo tu hawi. Tu perangai manusia. Sebaliknya pula Tuhan kata wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan ada pun manusia ni apabila Allah Taala bala. Tadi pun ibtala juga, bala juga. Kesenangan, harta, pangkat, ibtala bala juga. Wa amma iza mabtalahu wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan ada pun manusia ni apabila Allah Taala balakan dia. Allah Taala uji dia. Dengan sempit rezeki dia. Susah. Nak makan susah, nak minum susah, nak ke tempat kediaman pun sewa, tak boleh nak bayar, kena hambak ke orang. Nak kereta pun nak tarik, nak ni. Jalan kaki, nak bayar gerak pun tak boleh. Oh, susah, cukup-cukup susah. Maka dia kata, mana manusia perangai dia ni? Fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia kata, Tuhan aku ni ahanan, Tuhan aku ni menghinakan aku, Tuhan tak sayangkan aku. Tuhan kata, kalla. Tidak berlaku dua-dua tu Tak berlaku. Bukan aku bui harta banyak, pangkat tinggi, aku saya. Bukan aku susah, sakit, sepit, miskin. Itu tandanya aku beci. Bukan dua-dua, bukan. Kala, tidak kedua-dua. Kata apa hak sebenarnya? Hak sebenarnya Tuhan nak suruh kita jadi hamba dia. Kaya kalau jadi pokorung, apa guna? Tak ada guna ke? Kata ni. Tu tengok. Miskin tapi seperti Bilal bin Rabah. Mulia. Mulia. Jadi, bukan tugas kita tanya Tuhan, apa Tuhan mau buat. Tak. Tugas kita hamba ni tanya diri kita. Aku adakah menjalani tugas sebagai seorang hamba kepada Tuhan? Itu. Sebab tu Tuhan kata, kala tidak berlaku dua-dua. Balla tukrimun al-yatim. Bahkan manusia ni tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak saling orang panggil berlomba-lomba untuk beri makan kepada fakir miskin. Ini tandanya kerana kita tidak orang panggil berbuat baik. Ini orang panggil Islam mengajarkan kita supaya hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia tidak boleh putus. Kenapa? Kerana manusia ialah hamba Allah. Dan nanti bila akhirat Allah Ta'ala akan tanya tentang hubungan kita dengan dia sebagai hamba Allah dan tentang hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Maka kerana itu, jawapan daripada tajuk yang ditanya tadi tu boleh dah kita nampak tu. COVID-19 ni adakah bala atau rahmat daripada Allah Ta'ala? Jawabnya, ya bala. Bala, yakin bala. Rahmat ke tidak rahmat, orang panggil COVID, Allah Ta'ala turun ke COVID ni kepada manusia, itu melihat kepada bagaimana seseorang manusia hamba tadi tu
menanggapi ujian bala COVID-19 daripada Allah Ta'ala. Kalau dia menjalani sifat sebagai seorang hamba dalam menghadapi orang panggil ujian COVID ni, maka ketika tu COVID ke tak COVID ke, rahmat senantiasa untuk dia. Tapi sebaliknya kalau dia tidak mampu menjalani perintah sebagai seorang hamba, maka ketika tu COVID-19 ni ialah azab, bukan rahmat untuk dia. Azab. Azab yang sangat pedih di dunia. Belum lagi azab di hari akhirat kelak. Maka kerana itulah Allah Ta'ala firman dalam ayat yang baca tadi juga. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus. Hilang nyawa-nyawa. Ya memang COVID ni ramai mana hak meninggal. Bahkan hak meninggal dengan sebab COVID ni terlalu banyak. Semakin hari semakin banyak. Berapa ribu dah? Berapa ribu sebab COVID ni? Oh, ibu-ibu dah deh. Hampir 20,000. Hampir 20,000 dah orang panggil. Sebab COVID ni. Tapi tu pun tak tahulah manusia dah. Tu dia buat main-main benda-benda begini. Tu tak siapa lagi dengan anti-vaksin, tak anti-vaksin dan sebagainya lagi. Allah. Tengok. Jadi kalau orang tanya hamba, Ustaz, vaksin ke tak vaksin? Hamba vaksin. 2 dah cukup dah. Lepas tu, jadi ke mana? Oh, ada hak mati sebab vaksin. Oh. Hak mati sebab gapo tu memang ajar dia tak nanti kau vaksin. Hak mati dengan sebab telal tu lekai pun ada. Mati juga kalau dia nak mati kan. Sebab tak mati seseorang tu dalam Quran sebut, melainkan kerana ajal dia. Ajar dia. Asbab musabab gapo tu tak kira lah. Sebab vaksin ke, sebab COVID ke. Tapi tengok hak mana hak lebih mudarat. Hak mana hak lebih mudarat. Kalau sebab COVID, nyaknya tak boleh nak hantar pergi kubur. Tak ni? Tak boleh nak iring jenazah. Nak kena pakai macam orang naik planet bulan mana tu. Nak pakai buku gitu mau nak pergi hantar ke perkubumian. Tapi kalau mati sebab vaksin, tidak sebab COVID, boleh hantar ke kubur, boleh orang panggil ziarah. Jadi jangan kita banyak terpengaruh dengan berita-berita palsu tu satu perkara juga mesti kita kena jaga-jaga. Itu ni. Tu jangan orang panggil kita tu terlalu orang panggil terpengaruh dengan berita-berita palsu. Bukan tak ada tapi sikit. Memang ada kesan-kesan sampingnya itu ada. Tapi janganlah orang panggil kita mau buat rekod-rekod cerita. Kadang-kadang orang hak mati sebab lain pun kita letak sebab vaksin. Ada juga gitu. Banyak. Jadi keyakinan kita orang ahli sunnah wal jamaah ni tidak memberi bekas sesuatu pun selain daripada perbuatan Allah. Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Itu kita mengaji dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wal fi'lu fit ta'siri. Dan bermula perbuatan yang memberi bekas pada manfaat, pada mudarat, pada sehat, pada sakit, pada hidup, pada mati. Tak kira. Laisa illa. Tidak adalah perbuatan itu illa lil wahid. Lil wahidil qahari jalla wa ala. Hanya Allah Ta'ala saja. Kalau siapa dia i'tikad vaksin dapat memberi mudarat, vaksin dapat memberi manfaat, syirik dia, kufur. Kalau i'tikad dapat memberi manfaat dengan sebab tabiat atau illat, itu kufur. Wa man yakul bi tabai au bi illah fazaka kufrun inda ahli millah. Itu. Siapa yang i'tikad vaksin itu dapat beri manfaat atau mudarat dengan apa? Dengan kekuatan yang dijadikan pada vaksin. Itu fasik mubtadi', bukan ahli sunnah wal jamaah. Wa may yakul bi quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Itu kita belajar dalam akidah. Sifat 20 itu, sifat 20 kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Patut akidah kita lah ke mana? Vaksin itu bentuk ikhtiar. Dia tak dapat bagi manfaat dan dia tidak dapat bagi mudarat. Yang memberi mudarat, yang memberi manfaat hanya Allah. Tak kira vaksin ke Panadol sama. Kita telan Panadol, boleh selari. Tak sembuh-sembuh lagi demam. Lepas tu kita pergi bakar tak? Kilang Panadol. Bakar pasal apa? Yang menyembuh bukan Panadol. Allah. Lepas tu? Panadol tak jadi. Memanglah Panadol ni tidak memberi sehat. Lepas tu sebatas ikhtiar. Itu perkara yang mesti kita kena kemah akidah. Basic akidah ahli sunnah wal jamaah. Sama juga. COVID pun tidak dapat memberi manfaat dan mudarat.
Nah, lepas tu, ya kita duk tuduh muka, tuduh mulut, pakai sarung tangan, sanitizer, tak sanitizer lah, gapo, tidak sebut, jaga jarak lah macam-macam. Itu bentuk ikhtiar, dia panggil. Bentuk ikhtiar. Akidah kita tetaplah kukuh yang memberi mudarat dan manfaat. Huwallahu ahad. Itu. Jadi jaga-jaga. Nah, takutnya kita mati itu, rasa iktikad. Kita ni kalau mati tak ada dah penyakit COVID, kau penyakit vaksin, kau penyakit COVID, kecil manis, darah tinggi, lemah jantung. Nah, tak ada dah. Bila kita mati ni tak ada dah penyakit tu. Tak adanya penyakit iktikad. Nah. Jadi kalau bukan nak kita tanya man rabbuka, nak jawab Allahu Rabbi dalam kubur tak leh. Kalau akidah kita tidak betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini bahaya. Nah, nak jawab Allahu Rabbi tak leh. Ini hak patut kita kena bimbang. Jadi kita bila mati dalam kubur, tak ada dah penyakit COVID ke penyakit kecil manis, darah tinggi. Itu tak ada dah. Tidak kata bangkit daripada kubur tu kan. Oh, batuk. Bukan nak kita tanya, mana batuk? Kena COVID mula mati dia. Tak ada dah. Nah, hak tu penyakit dunia. Mati tu putus lah. Tak ada dah orang penyakit kecil manis, darah tinggi, COVID, tak COVID, nanti apa penyakit tak ada habis lah. Jadi hak penyakit hak sebenarnya apa? Ni, penyakit i'tiqad. Ini bahaya. Nah, penyakit akidah kita betul ke tak betul? Sebab tu Tuhan kata yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat, harta banyak, anak pinak ramai, penyokong hebat, tak ada manfaat. Illa melainkan man atallaha biqalbin salim, mereka yang kembali berjumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera daripada kufur, dengan belajar ilmu akidah, tauhid, ma'rifat yang betul ahli sunnah wal jamaah. Nah, hati yang suci daripada zindik, menyeleweng, dengan belajar syariat, belajar fiqh. Nah, betul orang panggil syarat sah, rukun-rukun syarat, tiap-tiap rukun dalam ibadat-ibadat kita, baik ibadat, mulakahat, muamalat dan sebagainya. Nah, hati yang bersih daripada nifak, daripada fusuk, dengan belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, membersihkan diri daripada sifat-sifat yang dicela, mazmumah, daripada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Ini penyakit berat ni, penyakit kronik. Ni di hospital tak ada alat boleh scan. Nah, tapi bila mati baru nyata kata kita ada penyakit-penyakit ni. Ni. Tapi penyakit ni tak berasa bimbang sangatlah ni. Sebab tak nampak. Nah, tak nampak orang ada riak, kau wujud, sum'ah, takabur, hasad deki, hubud dunia, hubur riasah, hubul jah, hubul syuhrah. Ada nampak? Tak nampak dengan mata kepala. Nah, tak perlu pakai ni apa? Mask ke apa. Nah, tak perlu. Kerana ni orang panggil penyakit maknawi duduk dalam diri. Nah, tapi inilah penyakit sebenarnya nanti bila kita mati, kita akan nyata, rupanya ada penyakit-penyakit ni. Aku tak tobat, aku tidak mujahadah di dunia mula untuk membersih. Ni. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar. Wa basyiris sabirin. Terakhir. Wa basyiris sabirin. Tuhan kata, berita gembira bagi orang yang sabar. Nah, apa orang yang sabar? Yang ni orang yang as-sabru kasibri. Sabar tu seperti pahitnya hempedu. Mana orang boleh tahan, menahan, imsak, menahan diri dia daripada berkata dengan perkataan yang tidak baik, bertindak dengan pertindakan yang tidak baik yang ditegah oleh syarak dan sebagainya. Kenapa? Karena beriman dengan janji baik daripada Allah Ta'ala, pahala, syurga, rahmat Allah Ta'ala. Wa basyiris sabirin. Lagu mana sifat orang sabar? Allah Ta'ala kata, allazina iza asabatuhum musibah, apabila mengena ke atas mereka itu musibah, sama ada baik atau buruk, macam tadi, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Nah, kita dah ingat musibah, ujian, balak ni, hak sakit, hak tak seronok, hak sedih. Dah, dua-dua tu orang panggil ujian. Ini kita kena faham. Nah, tu. Apabila mengena ke atas mereka tu ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu ni bukan suruh kata dengan mulut saja. Qalu ni suruh kata serta berhakikat dalam jiwa dia. Apanya? Sesungguhnya kita daripada Allah. Ni ingat daripada mana kita datang, untuk apa kita di sini, dan ke mana kita akan kembali. Inilah orang panggil wawasan kita orang mukmin. Kita punya orang mukmin ni punya wawasan yang jauh, bukan wawasan 20-20. Loh,
20-20 lepas dah tahun lepas. Wawasan 20-20 lepas dah tahun lepas. Wawasan kita orang mukmin jauh sampai tembus ke akhirat. Itu wawasan kita. Nah, daripada mana kita datang? Daripada Allah. Untuk apa kita di sini? Untuk menunaikan perjanjian kita dengan Allah, menanggung amanah Allah sebagai hamba kepada Allah. Dan kemana kita akan pergi? Kepada Allah. Kita akan kembali dan kita akan disoal, ditanya tentang apa yang telah kita berjanji mula, adakah kita telah menunaikan atau kita tidak menunaikan janji kita ini. Nah, wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya juga, kepada Allah juga, kita akan kembali. Jadi kalau kita orang mukmin duduk ingat semua gitu, kita ni datang daripada Allah dan kita akan kembali pada Allah. Kita tak boleh lari daripada Allah. Kita tak boleh lepas dengan Allah. Kita tak boleh. Nah, maka ketika itu mau tak mau, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita mengakui kita hamba kepada Allah, maka kita akan berusaha sedaya upaya kita untuk menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Ta'ala. Nah, tu walau bagaimana ujian, bala yang diberi pada kita. Bala yang baik, memanglah. Kadang-kadang dapat harta pun suka. Lupa pada Allah. Itu bala tu. Kita gagal. Kalau datang harta, maka kita bertakwa pada Allah. Bila disekat harta kita, kekurangan harta, kita sabar pada Allah Ta'ala. Bila diberi kepada kita peluang untuk ibadat pada Allah, kita syukur pada Allah. Bila dijatuhkan kita dalam maksiat, maka kita taubat pada Allah. Itulah tugas kita hamba. Jadi tugas hamba, biar boleh tahu tugas hamba dengan tugas Tuhan. Tuhan tugas dia beri nikmat, beri nikmah. Nikmat maknanya hak kita suka. Beri orang panggil hak benda hak kita tak suka. Dua-dua ni ujian. Bagi kita boleh buat amal ibadat, juga ujian. Kadang-kadang orang tu buat dapat semaya. Asal hebat. Ujian. Dia tak luluh. Tak jadi hamba Allah Ta'ala. Dapat ilmu, rasa alim. Orang lain bodoh lah ke, jahil lah ke. Tu tak lepas. Tak lepas ujian daripada Allah Ta'ala. Atau terjatuh maksiat. Tuhan buat dia jatuh maksiat. Maka dia putus asa daripada Allah. Tak nak dah taubat. Biarlah neraka lagi. Tu orang panggil gagal ujian. Padahalnya tugas kita hamba, bila Allah Ta'ala bagi kesenangan, kita bertakwa pada Allah. Bila Allah Ta'ala bagi kesusahan, kita sabar pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala buat kita boleh melakukan amal ibadat, taat, kita syukur pada Allah Ta'ala. Supaya tidak ada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Bila kita dijatuhkan oleh Allah Ta'ala melakukan dosa kesalahan, kita taubat pada Allah. Walaupun banyak kali. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, ya ibadi, hei hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dengan mengerjakan dosa di atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jadi kita buat dosa, terbuat dosa, tobat. Buat pula, tobat. Siapa-siapa mati. Tu tugas kita hamba. Bukan kata, mula-mula tobat agak, lepas tu 2-3 kali, malah ada tobat, duk buat semua dosa, neraka gila. Neraka sungguh lah jawab dia. Betul ni. Maka jangan. Kita kena kenal kita siapa, yakni kita hamba. Hamba maka kita kena mengerjakan tugas sebagai hamba. Maka Tuhan kita tidak ada hak untuk menyoal perbuatan dia. Maka ketika itu setiap bala yang Allah Ta'ala bagi, baik berupa susah atau senang, kaya atau miskin, sehat atau sakit, semua menjadi rahmat kepada diri kita. Kalau kita benar-benar menjalani tugas sebagai hamba. Sebaliknya kalau kita tidak menjalani tugas sebagai hamba, walaupun bala tu bala yang berupa kesenangan, seperti harta yang banyak, pangkat yang tinggi, tetapi itu menjadi azab untuk kita di dunia, lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Jadi saya rasa cukup setakat tu deh, Datuk Jeffrey Din. 10-14 dah tu. Sebab Datuk kata sejer lah. Kalau lebih sejer Datuk kata mahal pula nak bayar. Gurai tu tak ada. Aduh. Lama tak gurai Datuk ya. Jadi apa yang baik semuanya datang daripada Allah. Saya kira
cukuplah daripada saya, cukup setakat tu. Datuk Jeffrey dia kata sebelum menutup, kita tutup dengan doa tu, mungkin ada soalan yang nak ditanya oleh para hadirin yang hadir. Ramai yang saya tengok ni, 55 orang juga tak ada. Mungkin ada yang nak tanya soalan kalau ada. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum, Ustaz Piyu Faiz. Waalaikumsalam. Sila. Okey, soalan saya, apakah cadangan amalan yang paling baik bagi menangani diri kita untuk melalui ujian Allah dalam musim COVID sekarang ni, supaya dapat redha dan rahmat Allah dalam masa yang sama? Saja Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya terlalu banyak amalan-amalan tu. Yang terpenting sekali, amalan yang tak boleh kita tinggal ialah yang wajib. Semaya 5 waktu jangan kita tinggal. Itu tak dapat tidak lah. Itu orang panggil wajib. Talabul fi'li, talaban jaziman. Tuhan tuntut kita buat dengan tuntut yang putus. Jadi kalau kita buat yang wajib dengan penuh istiqamah, ikhlas, insya-Allah hati kita akan masih hari ada rasa ketenangan walaupun bagaimana susah ujian yang kita hadapi. Tapi kalau kita semayang celan-celu, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang, inilah yang menyebabkan hati kita tu rasa kosong. Kurang hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka tidak dinafikan juga, selain daripada yang wajib, kita mesti juga menambah yang sunat. Maka amalan-amalan yang sunat ni terlalu banyak. Antara amalan yang nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, yang paling lebih hebat sekalinya ialah baca Al-Quran. Itu yang paling lebih. Tak ada lain dah. Kerana Al-Quran kalamullah. Sehingganya Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah bermimpi. Bermimpi melihat Allah. Melihat Allah ni bukan makna melihat berbentuk. Tidaklah. Laisa kamitslihi syai'. Bermimpi nampak Allah dalam mimpi. Sehingga kali yang ke-99, dia mari telitahlah hati, kalau nanti bermimpi lagi kali ke-100, dia nak tanya Allah Ta'ala, apakah amalan yang paling lebih? Amalan yang paling afdal diamalkan untuk dekat diri dengan Allah. Maka jawab Allah Ta'ala dalam mimpi Imam Ahmad bin Hanbal tersebut, ialah baca Quran. Imam Ahmad tanya, adakah dengan faham atau tidak faham? Dua-dua sekali. Maka sebab tu baca Al-Quran ni kita jangan tinggal. Dan memang kalau orang senantiasa mulazamah membaca Al-Quran, Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada penyakit nyanyuk dan lupa bila dia meningkat usia yang lanjut. Macam umur 80, 90, dia susah nak nyanyuk. Kenapa? Mulazamah baca Quran. Pun begitu kadang-kadang kita ni susah lah juga nak pegang Al-Quran. Kadang-kadang ada penyakit terberok, ketuk semua ni, berhadah semua. Maka paling tidak kita jangan tinggal memperbanyakkan la ilaha illallah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jangan kita tinggal. Bahkan selawat itulah yang paling besar. Kenapa? Karena tiap-tiap selawat tentu zikrullah. Tetapi tiap-tiap zikrullah tu belum tentu selawat. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita dapat orang panggil syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Itu yang paling besar sekali, kita berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. MC. Ya Ustaz Sunan Haji. Ustaz, baik. sebelum tu nak tanya, masa Ustaz mengikuti program PU tu, kalau tak salah saya, Ustaz rambut sampai pada bahu kan? Sekarang pun panjang lagi rambut. Baik. Alhamdulillah, betul lah tu. Tapi sekarang makin mana lah Ustaz? Duduklah songkok. Sekarang panjang lagi. Memang selalu rambut panjang. Baik. Okey Ustaz, sikitlah Ustaz. Sikitlah soalan Ustaz. Sebagai seorang Muslim ni Ustaz, bagaimanakah yang sewajarnya kita menghadapi ujian Allah ini? Jawapan ringkas Ustaz. Sebagai orang Muslim, bagaimana kita menghadapi ujian Allah Ta'ala?
Tak ada cara lain dah, ialah dengan sabar dan redha. Dua tu. Nah, sabar dan redha. Tapi sabar ni memanglah mudah kita bercakap, nak buat tu susah. Nah, tapi sabarlah kekuatan Islam yang paling besar. Nah, paling besar. Sehingga dalam ayat Allah Taala cerita, ya ayyuhan nabi yuharridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarkan semangat sahabat-sahabat kamu untuk keluar ke medan jihad fisabilillah di peperangan Badar. Kalau ada di kalangan sahabat kamu tu, nah, isyruna sabiru, 20 orang yang bersifat dengan sabar. Ha, tengok. Tuhan tak kata kalau ada 20 orang hak pandai tomoy, kau pandai bersilak, kau kerih terbang selendang merah ke apa pencok silap itu. Tak. Dia kata kalau ada 20 orang hak sabar ni, yaghlibu mi'atain. 20 orang tu boleh mengalahkan 200. Wa iyyakum mi'atun, kalau ada 100, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Boleh mengalahkan 1000 tentera kafir Quraisy. Jadi sabar ni memang satu kekuatan yang sangat besar dalam Islam. Sehingga menjadi orang panggil kekuatan rohani Islam untuk mencapai kemenangan dalam medan qital. Sampai tahap tu. Nah, kalau tak ada jalan lain dah. Senjata yang paling besar kita orang Islam untuk menghadapi ujian yang diberi oleh Allah, sabar dan redha. Faman lam yasbir bi bala'i, faman lam yarda bi qada'i, falyatrul rabban siwa. Kalau orang tu tak redha, tak sabar dengan bala dan ketetapan aku, pergi cari Tuhan lain pada aku. Boleh ke? Tak boleh. Falyakhruj anis sama tahta wal ardi, dah keluar daripada bawah langit aku, bumi aku, nak cari, nak pergi ke planet mana kita tak boleh. Maka mau tak mau kita kena sabar, dan daripada sabar itulah dia akan naik ke peringkat redha. Daripada redha dia akan tinggi lagi daripada redha, ialah maqam taslim, seperti Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maqam taslim. Maqam tak berdoa tu. Nak kena capuk dengan Namrud ke dalam api dengan manjanik pun, malaikat suruh berdoa, tak berdoa. Malaikat kata minta supaya Tuhan tu suruh kami ni buat khianat apa ke Namrud. Tak. Wa amma ilaika falaisa hajat. Adapun pada kamu hai malaikat, tak ada hajat aku. Adapun Allah Taala kafa bi ilmillahi taala. Memada gapo Allah Taala faham mengetahui tentang baik buruk aku. Itu sudah tinggi, dia panggil maqam taslim. Jadi kita ni kalau boleh maqam redha pun cukup dah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan sabar dan sembahyang. Boleh sabar pun. Oi manis. Oi hebat dah, kita hamba dah orang panggil. Hak tak sebenarnya tak sabar. Guano Tuhan ni. Guano Tuhan. Duk marah ke Tuhan tak semua. Berat kata. Tu berat tu. Itu saja. Baik. Ada lagi soalan? Siapa lagi yang ada kemuskilan, insyaAllah, sila. Ada siapa lagi nak bertanya soalan pada tuan penceramah jemputan kita? Silakan. Rasanya tak adalah, Ustaz. Nampak semua dah jelas ni, Alhamdulillah. Dia punya soalan tu memang soalan ni, jawapan padu ni. Sebenarnya Alhamdulillah kita jelas semua. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan dah, Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak lah dah. Kiranya tak ada timbul apa-apa isu lah tu. Tajuk tu pun Alhamdulillah nak. Kita boleh dah faham dah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita berkongsi pada malam ni dapat manfaat. Terutamanya pada diri saya sendiri, orang yang bercakap, dan kepada para hadirin yang hadir pada malam ni, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu, lain tajuk, lain siaran. Dan kalau rezekinya kita boleh berjumpa dengan tidak orang panggil secara ginilah, jumpa secara live. Saya pun rasa rindu juga nak pergi tempat Datuk Jeffrey Ding ni, Tanjung Piai. Mudah-mudahannya insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah, terima kasih kepada tuan penceramah jemputan kita, masya-Allah, Pio Faiz di atas ilmu yang disampaikannya. Jadi sikit pantun lagi lah. Indah sungguh bagai dikata, ramai hadir terus mendengarnya. Berakhir sudah ceramah kita. Terima kasih atas ilmunya. Jadi kepada Ustaz Pio Faiz, terima kasih di atas ilmu yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ada keberkatan dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita sama-sama mengambil iktibar, mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak kongsikan sedikitlah di antara poin-poin penting yang kita boleh ambil daripada penyampaian tadi. Yang mana antaranya kita hendaklah banyak sabar dan redha dengan ujian yang Allah titipkan kepada kita. Yang kemudiannya kita kena pastikanlah hati kita bersih, Ustaz Dan sebab penyakit dalaman ini lebih bahaya daripada penyakit COVID-19 contohnya. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita menjaga hati kita, menjaga hubungan kita dengan Allah, dengan sesama makhluk ini. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita. Jadi kepada semua yang hadir pada malam ini, saya selaku pengendali majlis pada malam yang penuh barakah ini mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama semua. Terima kasih di atas kehadiran semua yang sama-sama menjayakan majlis ilmu yang penuh keberkatan ini. Jadi tuan-tuan, saya juga mewakili UMNO bahagian Tanjung Piai. Sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama semua. Dan mohon maaf di atas segala kelemahan sepanjang kita bersama di alam maya ini. Jadi kami semua mendoakanlah khususnya kepada Ustaz Pio Faiz untuk terus istiqamah menyampaikan ilmu, istiqamah untuk sama-sama kita saling ingat mengingati, dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus istiqamah ta'abud pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencontohi junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai akhirnya tuan-tuan, sebelum nak tutup majlis ni, saya ada pantun lagi lah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil iktibar insya-Allah. Islam di martabat, ilmu dijunjung, sayang yang muda, hormat yang tua. Majlis kita sudah di penghujung. Terima kasih pada semua. Elakkan diri dihasut syaitan. Banyakkan zikrullah dan selawatan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Bertemu kita di puncak kejayaan. Jadi setakat ini pergaulan pada malam ini. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa dengan Allah supaya kita terus istiqamah menghidupkan majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita akan bertemukan di lain kesempatan yang lebih baik insya-Allah. Setakat ini terima kasih semua. Syukran jazilan. Aku lu qala astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Amin. Terima kasih Datuk. Datuk. Betul lah, terima kasih Tok. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Saya boleh live deh? Boleh tinggal deh? Silakan Ustaz. Silakan. Aku ada meeting politik kita bukan politik. Semua dah tidur. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Tahniah Ustaz Sunaji. Assalamualaikum. Tahniah semua juga. Ya, Tok, dia orang semua tak nak live Tok. Selamat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, alhamdulillah.